Nama saya Anika Carter, seorang jurutera bunyi berusia 29 tahun. Sejujurnya, saya tidak pernah begitu meminati lagu-lagu Melayu. Pada pendengaran saya, lagu-lagunya terlalu sentimental dan melebih-lebih. Lagu-lagu pop pula kedengaran terlalu komersial, manakala lagu-lagu irama tradisional pula terasa sedikit membosankan. Dengan pandangan serong inilah, saya ditugaskan untuk menjadi pengarah teknikal audio bagi sebuah pertandingan nyanyian di Sekolah Tinggi Wilson, California. Ini adalah acara besar peringkat negeri, di mana 15 buah sekolah akan bersaing untuk merebut kejuaraan. Pada hari pertama saya di sekolah itu, saya mula perasan beberapa perkara yang ganjil. Ketua choir, Richard Thompson, sedang mengatur kedudukan para pelajar di atas pentas, tetapi caranya membuatkan saya mengerutkan dahi. Dia meletakkan anak perempuannya sendiri, Samantha Davis, di barisan hadapan, betul-betul di posisi tengah yang terbaik. Samantha, dengan rambut perang keemas-emasan dan mata birunya, tersenyum bangga seolah-olah tempat itu sememangnya miliknya. Namun, di satu sudut, saya ternampak seorang gadis Asia berdiri sendirian, namanya Alia, seorang gadis berusia 17 tahun dari keluarga imigran Malaysia. Alia bertubuh kecil, dan sentiasa ada senyuman tipis terukir di wajahnya. Tetapi matanya sangat istimewa. Di dalamnya ada sejenis kesedihan yang mendalam, tetapi pada masa yang sama memancarkan keazaman yang kuat. Ketika pelajar lain sedang riuh rendah berbual, hanya Alia yang duduk diam di satu sudut, menatap skor musik dengan tekun. Jari jemarinya bergerak perlahan di atas helaian nota, bibirnya terkumat kamit, seolah-olah sedang berlatih setiap baris lagu tanpa suara. Di belakang dewan latihan, saya perasan seorang lelaki pertengahan umur berpakaian kerja sedang berdiri senyap. Dia adalah Bapak Alia, Encik Rahman, 53 tahun. Encik Rahman memerhatikan anak perempuannya dengan senyuman hangat. Tangannya kasar dan penuh dengan parut. Kesan kerja buruh yang telah lama dilakukannya, tetapi apabila dia memandang anaknya, matanya bersinar dengan kasih sayang yang tidak terhingga. Ibu bapa yang lain memakai pakaian berjenama, berbual dengan kuat, dan berbangga dengan pencapaian anak-anak mereka. Tetapi Encik Rahman berbeza. Dia hanya berdiri senyap di satu sudut, menunggu dengan sabar. Kadang-kadang dia menjeling jam tangannya, kemudian mengalihkan pandangannya kembali kepada Alia. Saya dapat merasakan debaran dan harapan di dalam hatinya, tetapi dia berusaha menyembunyikan emosi itu. Keluarga ini meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Walaupun ketika itu saya tidak tahu apa-apa tentang kisah di sebalik mereka, gerak hati saya mengatakan ada sesuatu yang istimewa tentang hubungan bapa dan anak ini. Alia sering menoleh ke belakang untuk memandang bapaknya. Apabila mata mereka bertemu, mereka akan bertukar senyuman yang penuh makna. Keserasian antara mereka membuatkan saya tertanya-tanya, dan ia mula membuatkan saya mempersoalkan semula pandangan saya terhadap budaya Melayu. Latihan akan bermula. Richard menepuk tangan, menyuruh semua orang senyap. Alia segera berpaling menghadap ketua koir. Berdiri tegak, bersedia untuk menghadapi cabaran seterusnya. Saya juga sudah bersedia, melaraskan peralatan audio untuk persiapan terakhir pertandingan ini. Pada masa itu, saya tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Sesuatu yang akan mengubah sepenuhnya persepsi saya tentang musik, tentang Malaysia, dan tentang dunia. Apabila latihan bermula secara rasmi, sikap Richard menjadi lebih ketara. Dia berjalan ke arah Alia dan berkata dengan nada dingin, "Alia, kamu berdiri di barisan belakang. Ikut sahaja nyanyian yang lain, jangan terlalu menonjol." Kata-kata itu kedengaran sangat tajam di dalam dewan latihan yang senyap. Saya melihat wajah Alia sedikit merah, tetapi dia hanya mengangguk dan bergerak ke barisan belakang tanpa berkata apa-apa. Pelajar lain berpura-pura tidak mendengar, tetapi saya dapat merasakan suasana janggal menyelubungi udara. Saya tidak dapat menahan diri daripada berkerut dahi. Walaupun saya tidak meminati musik Melayu, sikap berat sebelah yang begitu ketara ini membuatkan saya tidak selesa. Setelah berada di barisan belakang, Alia menunduk dan menyusun skor musiknya. Saya nampak tangannya sedikit menggeletar. Dia pasti mahu membantah, mahu membuktikan dirinya, tetapi dia memilih untuk bersabar. Melalui tingkap, saya melihat Encik Rahman yang berdiri di luar. Dia mungkin mendengar apa yang dikatakan tadi.
Wajahnya menjadi tegang, tangannya digenggam erat. Tetapi akhirnya, dia juga memilih untuk berdiam diri, hanya memandang anaknya dengan senyap. Kesabaran bapa dan anak ini menimbulkan perasaan yang kompleks di dalam hati saya. Latihan diteruskan. Richard memberi tumpuan kepada Samantha. Samantha, suara kamu perlu lebih kuat. Kamu penyanyi utama kita. Semua orang perlu mendengar suara kamu dan mengikut tempo kamu. Samantha mengangguk dengan bangga. Suaranya memang kuat, tetapi kurang jiwa. Sebagai seorang jurutera bunyi, saya dapat mengesan perbezaan halus dalam musik. Teknik Samantha boleh dikatakan bagus, tetapi nyanyiannya dingin seperti mesin, tanpa emosi. Sebaliknya, walaupun Alia hanya menyanyi perlahan di barisan belakang, saya dapat mendengar keunikan dalam suaranya. Ada sejenis kehangatan, satu kedalaman, sesuatu yang tidak saya rasai pada pelajar lain. Tetapi Richard seolah-olah tidak mengendahkannya. Semasa waktu rehat, saya memerhatikan Alia secara senyap. Dia duduk bersendirian di satu sudut, mengeluarkan sebuah buku nota kecil dan menulis sesuatu di dalamnya. Saya menjadi ingin tahu dan berjalan mendekatinya. Saya dapati dia sedang menyalin lirik lagu, ditulis dalam tulisan Rumi yang kemas dan cantik. Setiap perkataan ditulis dengan penuh teliti. Lagu apa itu? Saya bertanya tanpa dapat menahan diri. Alia mengangkat kepala, sedikit terkejut, kemudian tersenyum malu. Ini lagu yang ditulis oleh ibu saya. Dia mahu saya tidak akan lupakan asal-usul saya. Bahasa Inggrisnya mempunyai sedikit pelat Melayu, tetapi sangat ikhlas. Ibu kamu seorang pemuzik? Saya bertanya lagi. Satu kilasan kesedihan melintas di mata Alia, tetapi dia cepat-cepat mengawal emosinya. Dulu ya, sekarang dia sudah tiada. Tapi ayah kata, selagi saya terus menyanyi, ibu pasti akan mendengarnya. Kata-kata itu menyentuh hati saya. Saya mula faham bahwa gadis Malaysia yang kelihatan biasa ini mungkin mempunyai kisah yang lebih rumit daripada yang saya sangkakan. Latihan diteruskan, tetapi suasana menjadi semakin tegang. Tuntutan Richard terhadap Alia menjadi semakin keras. Alia, suara kamu terlalu kuat. Orang lain tidak dapat mendengar suara Samantha. Sudah berapa kali saya beritahu, kamu ikut sahaja. Setiap kritikan itu seperti duri yang menusuk Alia, dan juga saya. Saya melihat Alia menggigit bibirnya, coba mengawal emosi. Dan Ensik Rahman masih berdiri di luar tingkap, menanggung ketidakadilan yang dihadapi anaknya dalam diam. Pada saat itu, saya tiba-tiba sadar. Prasangka saya terhadap budaya Melayu mungkin telah membuatkan saya terlepas banyak perkara yang indah. Mungkin sudah tiba masanya untuk saya menilai semula pandangan saya. Beberapa hari kemudian, tiba masanya untuk hari uji bakat solo. Ini adalah hari penentuan untuk memilih wakil sekolah ke pertandingan peringkat negeri. Seramai 15 orang pelajar dari Sekolah Tinggi Wilson akan menunjukkan bakat mereka hari ini. Samantha adalah yang pertama naik ke pentas. Dia memilih sebuah lagu pop populer. Tekniknya memang hebat, nada tingginya bersih, dan nada rendahnya stabil. Tetapi seperti yang saya rasakan sebelum ini, nyanyiannya kurang berjiwa, terlalu mekanikal. Richard, yang duduk di barisan penonton, mengangguk puas, malah bertepuk tangan. Bagus, Samantha. Inilah standar yang kita mahukan. Beberapa pelajar seterusnya juga menunjukkan prestasi yang baik, tetapi tiada yang benar-benar menonjol, sehinggalah Alia naik ke pentas. Pada ketika itu, seluruh suasana berubah. Dia memakai kemeja putih, ringkas, dan skirt labuh berwarna gelap, kelihatan sopan dan anggun. Dia berdiri di tengah pentas, menarik nafas dalam-dalam, memejamkan matanya, dan kemudian dia mula menyanyi. Ia adalah sebuah lagu Melayu. Saya langsung tidak memahami liriknya, tetapi sejak nota pertama yang dinyanyikannya, saya terpukau. Suaranya begitu murni, begitu merdu, seolah-olah mampu menusuk terus ke dalam jiwa. Setiap nota penuh dengan perasaan, setiap baris lirik seolah-olah menceritakan sebuah kisah. Walaupun saya tidak faham bahasa Melayu, saya dapat merasakan kesedihan, harapan, cinta, dan kekuatan di dalam lagu itu. Seluruh dewan latihan menjadi senyap. Pelajar yang tadinya berbual kini terdiam. Guru yang sedang menyusun skor musik meletakkan kerjanya. Malah pekerja pembersihan yang sedang menyapu di koridor turut berhenti dan berdiri di tepi pintu, mendengar dengan tekun.
Suara Alia mempunyai sejenis kuasa magis yang mampu menghentikan masa, membuatkan dunia menjadi senyap. Nyanyiannya kadang-kadang lembut seperti bisikan, kadang-kadang melambung tinggi seperti awan. Setiap lenggok suaranya sempurna. Yang paling penting, nyanyiannya mempunyai cerita, perasaan, dan kehidupan. Ini bukan sekadar pertunjukan teknik, tetapi luahan jiwa. Saya merasakan mata saya mula berair. Ini adalah satu perasaan terharu yang tidak pernah saya alami dalam mana-mana persembahan sebelum ini. Apabila nota terakhir hilang di udara, seluruh dewan latihan tenggelam dalam kesunyian. Ia bukan kesunyian yang janggal, tetapi ketenangan selepas dihanyutkan oleh emosi. Semua orang masih terbuai dalam alunan suaranya, seolah-olah sukar untuk kembali ke realiti. Akhirnya, seorang pelajar mula bertepuk tangan, diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Tidak lama kemudian, seluruh dewan latihan bergema dengan tepukan gemuruh. Saya melihat ramai pelajar mengesat air mata. Mereka sangat tersentuh oleh nyanyian Alia. Namun, riak wajah Richard sangat tidak senang. Dia menunggu sehingga tepukan reda, kemudian berkata dengan perlahan, nyanyian yang bagus. Tapi gaya kita lebih kepada klasik dan pop. Melodi ketimuran seperti ini mungkin tidak sesuai. Alia, kamu kekal sebagai penyanyi latar sahaja. Kata-kata itu seperti panahan petir, membuatkan dewan latihan kembali senyap. Para pelajar saling berpandangan, semuanya merasakan keputusan itu sangat tidak adil. Dia yang menyanyi paling baik. Seorang pelajar berbisik. Betul tuh, kenapa dia tidak dibenarkan menyanyi solo? Seorang lagi menyampuk, tetapi Richard berpura-pura tidak mendengar dan terus mengatur perkara lain. Alia turun dari pentas dengan senyap dan kembali ke tempat duduknya. Saya melihat dia berusaha untuk bertenang, tetapi kekecewaan dan kesedihan jelas terpancar di matanya. Di luar tingkap, Encik Rahman menggenggam penumbuknya. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan rasa tidak berdaya. Api kemarahan mula membara di dalam hati saya. Ini bukan sekadar tidak adil. Ini adalah diskriminasi yang terang-terangan. Bakat Alia begitu luar biasa, tetapi diabaikan hanya karena latar belakangnya. Pada saat itu, saya mula merenung kembali prasangka saya terhadap musik Melayu. Jika saya, seorang pakar audio, begitu terharu dengan nyanyian Alia, bukankah pandangan serong saya sebelum ini terlalu dangkal? Mungkin sudah tiba masanya untuk saya mengenali semula musik Melayu dan mengenali semula budaya ini. Hari pertandingan akhirnya tiba. Pusat persembahan negeri California penuh sesak dengan lebih 1.000 penonton. Pasukan choir dari 15 buah sekolah akan bersaing sengit hari ini. Ibu bapa, penggiat musik, serta guru dan pelajar dari setiap sekolah turut hadir. Ia benar-benar sebuah pesta musik yang hebat. Di bilik kawalan audio, saya berulang kali memeriksa peralatan. Setiap mikrofon, setiap pembesar suara, setiap kabel, semuanya mesti dipastikan sempurna. Pertandingan sebesar ini tidak membenarkan sebarang kesilapan teknikal. Di belakang pentas, di dalam bilik persalinan, para pelajar dari setiap sekolah sedang membuat persiapan terakhir. Sekolah Tinggi Wilson akan membuat persembahan di giliran ke-10. Para pelajar memakai pakaian seragam choir berwarna hitam, kelihatan gemetar tetapi teruja. Alia masih berdiri di barisan belakang. Tubuhnya yang kecil hampir terlindung oleh pelajar lain, tetapi pandangan matanya tetap teguh, seolah-olah menantikan saat yang istimewa. Di barisan penonton, saya nampak Encik Rahman. Dia memakai suit berwarna gelap yang agak lama tetapi bersih, duduk di kerusi yang berdekatan dengan pentas. Kedua-dua tangannya diletakkan di atas lutut, jelas menunjukkan betapa gemetarnya dia. Pertandingan bermula secara rasmi. 9 sekolah pertama membuat persembahan secara bergilir. Ada yang memilih lagu klasik, ada yang memilih lagu pop modern. Setiap pasukan mempunyai keunikan tersendiri dan standar yang tinggi. Penonton memberikan tepukan yang gemuruh, menjadikan suasana sangat meriah. Akhirnya, tiba giliran sekolah tinggi Wilson. Para pelajar naik ke pentas dengan kemas, kelihatan megah di bawah sinaran lampu. Richard berdiri di podium konduktor, mengangkat batonnya, bersedia untuk memulakan. Beberapa lagu pertama dipersembahkan dengan lancar. Persembahan para pelajar mengikut standar, dan nyanyian solo Samantha juga mendapat tepukan yang baik.
Walaupun tidak luar biasa, ia adalah persembahan yang memuaskan. Namun, semasa klimaks lagu kelima, malapetaka berlaku, tiba-tiba, semua sistem bunyi terpadam. Mikrofon tidak berfungsi, musik iringan terhenti, malah lampu pentas turut menjadi malap. Di bilik kawalan, saya menekan Swiss dan butang dengan panik, coba mencari masalahnya. Tetapi tidak kira apa yang saya lakukan, sistem tidak memberi sebarang respons. Bekalan kuasa utama nampaknya mengalami kerusakan besar dan memerlukan masa yang lama untuk dibaiki. Pentas tiba-tiba menjadi sunyi sepi. Lebih 1.000 penonton mula menjadi sedikit riuh. Suara bisikan semakin kuat. Wajah Richard menjadi pucat, tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Para pelajar juga mula panik. Ada yang tercari-cari, ada yang kelihatan buntu. Pihak penganjur menggunakan siaran kecemasan untuk memaklumkan kepada semua bahwa terdapat masalah teknikal dan mereka sedang berusaha membaikinya, meminta semua orang untuk bersabar. Tetapi jelas sekali, ia akan mengambil masa yang lama. Suasana di dalam dewan menjadi semakin cemas. Pada saat genting itulah, saya melihat Alia perlahan-lahan berjalan dari barisan belakang ke hadapan pentas. Ketika orang lain keliru dengan situasi yang tidak dijangka ini, hanya dia yang kelihatan sangat tenang. Langkahnya mantap dan anggun, seolah-olah inilah saat yang telah lama dinantikannya. Alia berjalan ke tengah pentas. Tanpa mikrofon untuk digunakan, dia menarik nafas dalam-dalam dan kemudian mula menyanyi. Tanpa iringan musik, tanpa bantuan audio, hanya dengan suaranya seorang. Dia memilih lagu Melayu yang sama, lagu yang pernah dinyanyikannya semasa uji bakat. Pada mulanya, suaranya agak perlahan. Tetapi sambil dia terus menyanyi, suaranya menjadi semakin jelas, semakin bertenaga. Apa yang sukar dipercayai ialah, di dalam dewan persembahan yang mampu memuatkan lebih 1.000 orang ini, suaranya bergema ke setiap sudut. Tanpa mikrofon, hanya dengan kekuatan vokalnya sendiri, dia berjaya melakukannya. Keriuhan di kalangan penonton perlahan-lahan reda. Setiap orang terpukau dengan persembahan yang tidak dijangka ini. Di bilik kawalan, saya menahan nafas, memerhati dengan teliti, benar-benar terpegun. Ini bukan kuasa teknologi. Ini adalah suara asli yang murni, datang dari lubuk hati. Ini adalah satu keajaiban yang belum pernah saya saksikan. Nyanyian Alia bergema di seluruh dewan, seperti musik dari syurga. Dia berdiri di tengah pentas, seolah-olah hanya dia seorang sahaja di dunia ini. Tanpa bantuan lampu pentas, tanpa sokongan audio, hanya cahaya bulan yang menerobos masuk dari tingkap bumbung, menyinari dirinya dengan cahaya yang suci. Suaranya bermula dengan lembut dan penuh perasaan, menyanyikan tentang kerinduan dan kasih sayang. Seiring dengan perkembangan lagu, vokalnya menjadi semakin luas, dari senandung rendah hingga pelepasan vokal yang tinggi. Setiap nota begitu tepat, setiap baris lirik penuh dengan emosi. Di bilik kawalan, saya menggenggam tangan dengan erat, jantung saya berdegup kencang seolah-olah mahu melompat keluar. Sebagai seorang jurutera bunyi, saya telah menyaksikan banyak persembahan, tetapi tidak pernah ada yang begitu menyentuh hati. Suara Alia tidak memerlukan sebarang suntingan peralatan. Ia sudah sempurna. Di kalangan penonton, Encik Rahman berdiri, matanya berkaca, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan dan kesedihan yang terpendam. Dia melihat bayangan istrinya dalam diri Alia. Richard Thompson berdiri kaku di atas pentas, wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya dan terkejut. Dia tidak pernah menyangka gadis pendiam yang sering ditegurnya ini mempunyai bakat yang begitu luar biasa. Apabila Alia menyanyikan baris terakhir, suaranya berlegar di udara untuk seketika sebelum hilang. Seluruh dewan senyap sunyi. Kemudian, tepukan gemuruh yang paling kuat meletus. Semua penonton berdiri, memberikan penghormatan berdiri, yang berlangsung selama beberapa menit. Laungan bravo dan siulan kedengaran dari segenap penjuru. Ramai penonton mengesat air mata, terharu dengan persembahan yang penuh jiwa itu. Alia tunduk hormat dengan senyuman, air mata mengalir di pipinya. Dia berjaya. Dia bukan sahaja menyelamatkan persembahan, tetapi juga menawan hati setiap orang yang hadir. Pada saat itu, saya faham sepenuhnya. Saya bukan sahaja telah salah menilai musik Melayu, tetapi juga telah membiarkan prasangka membutakan saya daripada melihat bakat yang sebenar.
Hati saya dipenuhi dengan rasa malu dan kekaguman. Walaupun sekolah tinggi Wilson tidak memenangi tempat pertama pada hari itu, persembahan Alia menjadi bualan utama. Ramai penggiat musik datang berjumpa dengannya, menawarkan peluang rakaman dan beasiswa, tetapi Alia menolak semuanya dengan sopan. Dia berkata, dia hanya mau menyanyi dengan gembira dan berharap dapat terus belajar. Kejadian ini telah mengubah saya sepenuhnya. Saya mula belajar tentang budaya Melayu dan Malaysia. Saya mendengar lagu-lagu tradisional Melayu, membaca tentang sejarahnya, dan mendapati bahwa musik yang saya anggap terlalu sentimental sebenarnya penuh dengan emosi yang mendalam dan cerita rakyat. Ia adalah luahan cinta dan harapan, bertujuan untuk memberikan kehangatan kepada pendengar. Pada saat itu, semua prasangka saya hancur. Saya sadar bahwa musik Melayu begitu kaya dengan emosi karena ia datang dari hati yang tulus. Untuk memahami budaya ini dengan lebih mendalam, saya memutuskan untuk menghasilkan sebuah dokumentari tentang Alia dan Encik Rahman. Saya menghubungi sebuah stesen TV tempatan dan mencadangkan ide ini. Saya mau menceritakan kisah benar tentang bagaimana prasangka dapat diatasi oleh kasih sayang dan persefahaman. Penerbit stesen TV sangat berminat dan meluluskan proyek itu dengan cepat. Saya menghabiskan beberapa minggu menemu bual Encik Rahman dan Alia, merekam luahan hati mereka. Encik Rahman agak gemetar di hadapan kamera, tetapi kata-katanya sangat tulus dan menyentuh. Saya tidak pernah menyesal. Walaupun saya kehilangan pekerjaan asal saya, anak saya telah menemui pentasnya di sini. Itu lebih penting daripada segala-galanya. Musik tiada sempadan, begitu juga dengan kasih sayang. Alia pula lebih bersahaja. Saya harap melalui nyanyian saya, lebih ramai orang akan mengenali keindahan Malaysia. Kami orang Malaysia suka menyanyi kerana nyanyian dapat meluahkan perasaan yang paling mendalam. Saya juga berharap rakan-rakan Amerika saya akan menyukai musik Malaysia, sama seperti saya menyukai musik Amerika. Selepas dokumentari itu disiarkan, sambutannya amat luar biasa. Ramai penonton menelpon stesen TV, mengatakan mereka sangat terharu dengan kisah itu. Saya tidak pernah sangka budaya Melayu mempunyai kedalaman seperti ini. Kisah keluarga ini membuatkan saya berpikir semula tentang apa itu kejayaan sejati. Saya mahu belajar lebih banyak tentang Malaysia. Dalam program itu, saya secara terbuka memohon maaf. Dahulu, saya mempunyai prasangka yang besar terhadap budaya Melayu, tetapi keluarga Alia telah mengajar saya bahwa untuk memahami sesuatu dengan sebenar-benarnya, kita perlu mengetepikan prasangka dan mendengar dengan hati. Dokumentari ini bukan sahaja mengubah pandangan penonton terhadap Malaysia, tetapi juga mengubah haluan hidup saya. Saya memutuskan untuk melawat Malaysia sendiri, untuk melihat tanah yang telah melahirkan musik yang begitu indah. Apabila Encik Rahman mengetahui rancangan saya, matanya bersinar dengan kegembiraan. Anika, kalau kamu benar-benar ke Malaysia, saya mesti perkenalkan kamu kepada kawan-kawan baik saya. Saya akan bawa kamu ke Istana Budaya tempat saya pertama kali bertemu Melina, istri saya. Saya akan bawa kamu ke pasar malam kegemaran kami dan melihat pemandangan tercantik di Malaysia. Rakan-rakan sekerja saya terkejut dengan perubahan saya. Anika benar-benar sudah banyak berubah. Dulu dia selalu menolak musik Asia. Memang benar, saya telah berubah. Nyanyian Alia bukan sahaja menawan hati penonton pada malam itu, tetapi juga menawan hati saya yang penuh dengan prasangka. Saya telah belajar apa itu keterbukaan dan persefahaman yang sebenar. 3 bulan kemudian, saya akhirnya menjejakkan kaki di bumi Malaysia. Apabila pesawat merentasi awan dan mula mendarat, saya melihat bentuk muka bumi Malaysia dari tingkap gunung ganang yang menghijau, lautan biru, dan kelipan lampu bandar. Tanah ini kelihatan begitu indah dan bertenaga. Hati saya berdebar-debar, teruja bercampur gemetar. Ini adalah kali pertama saya ke Asia, kali pertama merasai sendiri tanah air yang sering diceritakan oleh Alia dan Encik Rahman. Lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, Kelia, lebih moden dan sibuk daripada yang saya bayangkan. Di mana-mana kedengaran perbualan dalam bahasa Melayu dan papan tanda dengan tulisan yang biasa saya lihat dalam dokumentari saya. Suasana budaya ini terasa segar dan mesra. Encik Rahman telah pulang ke Malaysia seminggu lebih awal dan datang menjemput saya di lapangan terbang. Ketika saya keluar dari balai ketibaan, saya melihat dia memegang papan tanda dengan nama saya tertulis di atasnya.
saya hampir tidak mengenalinya. Penampilannya telah berubah sama sekali. Dia tidak lagi memakai pakaian kerja yang biasa dipakainya di Amerika. Sebaliknya kemeja biru muda yang kemas dan seluar gelap. Rambutnya disisir rapi, dan dia kelihatan sangat segak. Kembali ke tanah airnya, matanya kembali bersinar, dan senyumannya lebih ceria berbanding di Amerika. "Anika, selamat datang ke Malaysia," katanya dalam bahasa Melayu yang fasih. Kemudian mengulanginya dalam bahasa Inggris. "Saya akan tunjukkan kamu Malaysia yang sebenar. Betapa indahnya tanah air saya." Suaranya penuh dengan kebanggaan dan kegembiraan, seperti seorang kanak-kanak yang tidak sabar untuk menunjukkan mainan kesayangannya kepada rakan. Dalam perjalanan dari lapangan terbang ke pusat bandar Kuala Lumpur, Encik Rahman bertindak seperti pemandu pelancong profesional, sentiasa memperkenalkan pemandangan di sepanjang jalan. "Lihat, itu menara berkembar Petronas, kebanggaan kami. Di sebelah sana pula adalah Lebuh Raya Utara Selatan. Saya dan Melina sering memandu di sini." Nada suaranya penuh dengan cinta dan kerinduan terhadap tanah ini, membuatkan saya semakin tidak sabar untuk pengembaraan saya di Malaysia. Destinasi pertama kami adalah Istana Budaya di Kuala Lumpur. Bangunan yang gah ini, dengan seni bina yang menggabungkan reka bentuk tradisional Melayu dan modern, sangat mengagumkan. Berdiri di dataran di luar dewan, ekspresi wajah Encik Rahman menjadi sayu dan penuh kenangan. 20 tahun yang lalu, di pentas inilah saya pertama kali bertemu dengan Melina, katanya dengan suara yang lembut. Ia adalah sebuah konser irama Malaysia. Dia sedang menyanyikan lagu Ulek Mayang. Ketika itu dia baru berusia 23 tahun, memakai baju kurung putih, cantik seperti bidadari. Suaranya begitu murni, begitu merdu, seluruh dewan terpukau dengan nyanyiannya. Saya terus jatuh hati. Pada saat itu, saya tahu saya telah menemui pasangan jiwa saya. Dia membawa saya masuk ke dalam dewan konsert, menunjuk ke arah tengah pentas. Disitulah tempat Melina berdiri. Apabila dia menyanyikan bahagian ku tahu asal-usulmu, seluruh dewan menjadi senyap. Masa seolah-olah terhenti, yang ada hanyalah suaranya. Saya dapat membayangkan keindahan malam itu, bagaimana dua jiwa muda bertemu dan bersatu karena musik. Semasa berehat di lobi Istana Budaya, kami bertemu dengan beberapa rakan lama Encik Rahman. Semuanya adalah tokoh veteran dalam industri musik Malaysia. Mereka sangat mesra menyambut kepulangannya. "Rahman, akhirnya kamu pulang," kata seorang lelaki tua beruban sambil menggenggam tangannya dengan erat. "Kami semua rindukan kamu, dan juga Melina. Kami dengar tentang persembahan Alia di Amerika. Kami sangat berbangga dengan kamu berdua." Kehangatan rakan-rakan lamanya membuatkan saya merasakan kemesraan dan kebaikan hati rakyat Malaysia. Beberapa hari berikutnya, Encik Rahman membawa saya menerokai selok-belok Kuala Lumpur. Kami melawat kuil Sri Mahamariaman, merasai budaya kuil Hindu di Malaysia. Kami bersiar-siar di Bukit Bintang yang meriah, mengalami gaya hidup modern Malaysia. Kami juga melawat Museum Kesenian Islam, mengagumi khazanah budaya Islam, tetapi yang paling meninggalkan kesan mendalam ialah malam kami di Jalan Alor. Pasar malam itu hiruk-pikuk dengan orang ramai, dan aroma pelbagai jenis makanan jalanan Malaysia memenuhi udara. Encik Rahman, dengan teruja, menarik saya dari satu gerai ke gerai yang lain. "Ini sate, ini nasi lemak, ini char kway teow, dan ini teh tarik. Semuanya makanan klasik Malaysia, kamu mesti coba." Kegembiraannya menular. Saya sangat terharu dengan kegairahan dan sikap hidup rakyat Malaysia. Orang di sini sentiasa tersenyum dan suka menolong, membuatkan saya, seorang warga asing, merasa seperti di rumah sendiri. Beberapa hari kemudian, Alia juga pulang ke Malaysia. Sekolahnya di Amerika sedang cuti musim panas, jadi dia dapat tinggal di Malaysia selama sebulan. Apabila dia melihat saya di Kaelia, dia melompat kegirangan seperti kanak-kanak. "Kak Anika, akhirnya akak sampai. Saya dah lama tunggu hari ini." Dia memakai gaun merah jambu yang komel, rambutnya diikat ekor kuda, kelihatan lebih ceria dan lincah berbanding di Amerika. "Saya akan bawa akak ke tempat-tempat kegemaran saya, biar akak rasa semua makanan paling sedap di Malaysia." Dia memegang tangan saya seperti adik sendiri, membuatkan saya berasa sangat mesra. Saat yang paling tidak dapat saya lupakan adalah ketika kami menziarahi pusara Melina. Ia adalah pada pagi hujung minggu yang cerah.
kami memandu ke sebuah tanah perkuburan Islam yang damai di pinggir Kuala Lumpur. Pusara Melina terletak di lereng bukit yang tenang, dikelilingi oleh pokok-pokok hijau dan bunga-bunga liar. Dari jauh, kami dapat melihat pemandangan seluruh bandar raya Kuala Lumpur. Pemandangannya sungguh indah. Batu nisan marmer putih itu terukir dengan tulisan, "Suara Abadi, Melina binti Abdullah." Di atas pusara, terdapat sejambak bunga segar, serta beberapa cenderawasih yang ditinggalkan oleh peminat musik.